Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Baiklah, kita bertemu lagi pada minggu ini. Harapan saya agar pelajar-pelajar saya akur bahawa kita sedang mengikuti proses pembelajaran di rumah iaitu PDPR. Jadi tugas dan tanggungjawab anda semua terpikul di bahu anda sendiri, bukan saya. Saya hanya mengingatkan saja. Okey, anda buat, anda dapat. Anda tak buat, saya tak rugi apa-apa. Okey, fikir-fikirkan, renung-renungkan. Jika ada masalah, boleh rujuk kepada saya. Okey, kita pergi kepada topik kita hari ini iaitu surat kiriman. Okey, surat kiriman terbahagi kepada dua iaitu surat kiriman rasmi dan surat kiriman tidak rasmi. Baiklah, untuk zaman milenium macam sekarang, zaman teknologi dan maklumat, surat kiriman tidak rasmi telah bertukar melalui penghantaran email. Kita dah tak perlu tulis. Sebab dulu kita panggil rakan-rakan yang jauh apa semua, kita akan panggil dia sebagai sahabat pena. Kenapa kita panggil sahabat pena? Kerana kita berutus atau berhubung melalui tulisan. Okey, tulisan surat tu. Tapi sekarang adakah relevan atau tidak? Bergantung kepada situasi atau kedudukan kita lah. Untuk sekarang ni mungkin penggunaan surat kiriman rasmi ni dah semakin berkurang. Surat kiriman tidak rasmi semakin berkurang. Kerana apa? Surat kiriman tidak rasmi ni biasanya ditujukan kepada orang-orang yang rapat ataupun mesra dengan kita, seperti ahli keluarga dan juga sahabat handai. Okey, bagaimana pula dengan surat kiriman tidak rasmi? Surat kiriman tidak rasmi ni kita akan utuskan atau kita akan hantarkan kepada seseorang yang sebenarnya kita berada dalam satu keadaan rasmi dan formal. Sama ada kita nak memohon bantuan sesuatu, nak memohon pekerjaan, okey, nak membuat lawatan atau rombongan, nak membuat aduan dan sebagainya. Okey, dan segala surat ini ditujukan kepada pihak-pihak tertentu. Okey, baiklah pelajar, kita tengok sekali sikit, kita imbas sekali apa yang diperkatakan tentang perbezaan surat kiriman tidak rasmi dan surat kiriman rasmi. Okey, pertama, surat kiriman tidak rasmi bersifat peribadi, ditulis kepada ahli keluarga seperti yang cikgu cakap tadi. Sahabat andai dan saudara mara. Tujuannya untuk bertanya khabar, menemui sahabatku yang berada di Sandakan Sabah. Saya di sini berada dalam keadaan sihat sejahtera. Saya berharap agar saudari sihat seadanya. Okey, ini khabar. Okey, nak ucapkan tahniah, takziah, undangan ataupun ucapan. Okey, ini daripada segi alamat pengirim dan sebagainya. Okey. Nanti kita akan tengok bahagian format ni. Okey, kemudian surat kiriman rasmi. Macam cikgu cakap, mesti bersifat rasmi, ditulis kepada pegawai kerajaan, pusat pihak pentadbiran, sekolah. Okey, awak boleh tulis surat tidak rasmi tak dekat sekolah. Okey, siapa yang ada masalah urusan tidak dapat hadir ke sekolah, kita akan tuliskan surat rasmi sama ada kepada pihak sekolah ataupun kepada guru tingkatan. Itu ialah surat kiriman rasmi. Jangan tulis surat kiriman tidak rasmi pula kepada cikgu. Assalamualaikum cikgu, apa khabar? Saya harap surat ini tidak mengganggu kerja cikgu. Cikgu, dengan ini saya ingin memohon izin cikgu kerana saya akan menghantar si Amirul sekian. Tulis. Kalau dia tanya, apa khabar cikgu? Dah pula surat rasmi tu cikgu dah kena balas. Khabar baik, puan, dan sebagainya. Okey. Dah berbalas-balas surat pula. Okey, surat kiriman rasmi ni ada tujuan macam cikgu cakap tadi. Yang pertamanya permohonan, pesanan barang, aduan, rayuan, undangan dan sebagainya. Okey. Kita tengok, imbas kembali sedikit tentang format surat kiriman tidak rasmi.
Okey, biasanya alamat pengirim akan berada di bahagian atas sekali. Kemudian diikuti selang satu baris dengan apa orang kata, tarikh yang ditulis lengkap. Kemudian ada kata menghadap, iaitu ke hadapan sahabatku yang diingati, ke hadapan kekasihku yang jauh di mata. Apa itu kata penghadapan sebenarnya. Kemudian ada kata panggilan hormat. Kata panggilan hormat ni adalah yang sesuai lah dengan hubungan kita. Kalau sahabat, kita akan panggil dia saudara. Kalau nenek, kita akan panggil dia nenda. Kalau kakak, kita akan panggil dia kekanda. Macam itulah. Okey, ni kita nyatakan isi kandungan. Akhir sekali ialah penutup. Dan pengakuan pengirim adalah sebaris dengan alamat siapa yang tadi? Alamat pengirim. Okey, dia bersertakan dengan tanda tangan. Okay, pengakuan ni pengirim ataupun kata pembenar lah sebenarnya siapa awak. Pengakuan pembenar, sahabatmu, musuhmu dan sebagainya. Okey. Sekarang kita tengok ni yang kita nak fokuskan sebenarnya ialah surat kiriman rasmi ya. Okey. Tengok yang pertama. Tadi surat kiriman tidak rasmi berada di sebelah kanan. Sekarang alamat pengirim berada di atas sekali. Okey, diikuti oleh satu garisan lurus. Okey, mesti ada garisan. Kemudian ada jawatan. Kalau ada jawatan, siapa? Guru. Awak nak tulis surat tidak hadir ke sekolah kan. Kemudian ada penerima. Cikgu tu kerja dekat mana. Kalau awak nak bagi surat dekat Muzium Negara, nak buat lawatan, kepada siapa? Pengarah Jabatan Muzium Negara. Apa-apa dekat bagi alamat lengkap. Mesti ada kata salam hormat ni lah. Puan atau tuan. Kalau dia datuk, datuk. Kalau Tan Sri, Tan Sri dan sebagainya. Dan perkara ataupun tajuk yang perlu awak tampilkan di sini berserta dengan satu garisan. Setiap tajuk mesti ditulis dalam huruf besar pada setiap abjad atau kata baru. Mesti ditulis dengan huruf besar. Kemudian baru awak masuk kepada isi kandungan. Okey, dah masuk isi kandungan. Akhir sekali ada penutupan, ucapan sekian terima kasih, ada pengakuan pengirim, ada juga tanda tangan pengirim dan juga nama pengirim ataupun last sekali ialah jawatan. Sama juga tadi alamat sebelah sini, pengakuan sebelah kanan juga. Tapi ini alamat sebelah kanan, akhir sekali pengakuan juga berada sebaris sebelah kanan. Okey pelajar. Ini adalah contoh surat yang ditulis. Contoh awak jawab peksa kan. Awak buat dalam buku kan. Okey. Ini antara contoh jawapan yang cara untuk awak menulis dengan baik lah. Okey. Di bahagian pertama ni, awak tulis alamat pengirim. Alamat pengirim siapa? Kita. Okey, kita. Kemudian perlu tak nama dekat atas ni? Tak perlulah sebab apa? Kita akan tulis nama sebenar kita di bahagian bawah sini. Jadi tak perlu buat kerja yang berulang. Okey, ada satu garisan lurus, mesti ada buat garisan. Okey, kalau boleh garis tebal sikitlah. Nampak perbezaan tu. Kemudian kita tulis alamat penerima di bahagian kawasan negeri ini tadi awak gariskan juga. Nampak tak? Okey, ada garisan dan selari dengan Selangor ni tadi ada tarikh yang ditulis di bahagian hujung. Kalau Jun, tulis Jun. Kalau Disember, tulis Disember dan kesemuanya menggunakan huruf besar. Tak boleh DIS saja. Disember, eja DISEMBER. Februari pun eja penuh ditulis dengan huruf besar dan biasakan ada tahun lah. Okey, kemudian kita pergi kepada kata ganti nama. Ini kata penghadapan tadi, kata hormat tadi. Biasanya kalau kita tulis karangan surat kiriman rasmi, kita akan gunakan tuan puan macam ni lah. Dan tajuk di bawahnya berserta juga dengan garisan. Okey, kemudian kita masuk perenggan pendahuluan yang pertama.
Okey, perenggan yang pertama mesti tidak diinternkan. Maksud cikgu tidak diparagrafkan, dimasukkan dalam satu perenggan, tetapi dia mesti kena berada di bahagian awalan ni. Okey, bahagian awalan sini. Kemudian baru masuk nombor 2 bawah dia dan jarak sikit akan masuk perenggan seperti yang diberikan contohlah dalam ni. Okey. Kemudian akhir sekali yang benar. Okey, Faiz, nama sebenar dan dia punya jawatan pengirim. Okey. Kemudian, okey ni yang sebenarnya lah. Kalau ikutkan yang dah cukup cantik. Kalau kerja cikgu sekarang, saya yang menjalankan amanah. Buat macam ni. Ini antara dia punya, apa orang kata, format-format lah yang perlu awak ikut. Okey, kemudian kita terus pergi kepada buku teks. Okey, awak boleh rujuk buku teks muka surat 3. Okey, pelajar. Topik kita hari ini memang berkaitan dengan surat. Tapi cikgu nak selitkan selain daripada awak menulis surat, okay, selain daripada menulis surat, cikgu nak awak gunakan teknik bacaan 5W1H. 5W1H ini ialah teknik daripada bahasa Inggeris lah. Who, when, where, what, apa, okey, dan sebagainya. H ialah how, berapa, bagaimana, okey, berapa. Jadi daripada surat yang awak baca ni, surat yang awak baca, awak kemukakan 5 ayat tanya. 5 ayat tanya daripada surat yang ada kat sini. 5 ayat tanya daripada surat. Cikgu bagi satu contoh. Okey. Siapakah yang mengirim surat kiriman rasmi ini? Contoh. Siapa yang kirim? Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Jauhari, iaitu Hasna binti Ahmad yang mengirim surat kiriman ini. Itu jawapan dia. Soalan yang kedua, awak buat, awak cipta sendiri. Okey, cikgu cuma nak ada 5 soalan sahaja. Gunakanlah. Kalau cikgu tak guna 5W1H tu. Cikgu guna must be 3D. Sekejap Okey. Must be 3D. Must be 3D. Mengapa, apa, siapa, bagaimana, bila, berapa dan akhir sekali D ialah di mana. Okey. Cikgu akan gunakan yang ni lah untuk pertanyaan dan awak kena ingat ayat tanya bila ada perkataan kata tanya di hadapan diikuti mesti ada kah dekat belakang. Kalau ayat tanya awak mengapa ni duduk dekat belakang, kah akan digugurkan. Baiklah pelajar, itu saja tugasan untuk awak. Yang pertama, cikgu minta awak salin semula surat ini, okey, dalam buku karangan umum. Lepas salin surat, tolong labelkan nama pengirim, tajuk, tarikh, labelkan. Okey, cikgu nak awak labelkan. Dan yang ketiga ialah bina 5 ayat tanya, tak perlu jawapan, 5 ayat tanya sahaja berdasarkan surat kiriman rasmi ni.
Okey pelajar, terima kasih. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.